Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang kedua dalam kontrak jualan barang di bawah Akta Jualan Barang-Barang 1997. So, dalam bahagian pertama Cikgu dah bincang dua bahagian, iaitu maksud kontrak jualan dan juga bahagian yang kedua berkaitan dengan jenis barang. Okey, so harap kamu boleh recall balik ya. So, ada 4 perkara penting dalam kontrak jualan, iaitu ada dua pihak, penjual dan pembeli, ada pemindahan hak milik, ada balasan berbentuk wang atau harga, dan yang keempat ada barang. Okey, ada 4 perkara ya. Okey, so untuk bahagian yang kedua ni cikgu nak bincang tentang syarat-syarat tersurat dan tersirat. Okey, so mengikut sukatan pelajaran kamu sepatutnya dapat membezakan syarat tersurat dan syarat tersirat. Okey, sebelum bezakan kamu kena tahu maksud syarat tersurat dan syarat tersirat dan berikan contoh yang sesuai. Okey. Alright, so hari ni kita akan bincang dua bahagian ni, syarat tersurat dengan syarat tersirat. Waranti ni juga akan bincang dalam bahagian yang ketiga. Okey. Alright, so apa dia syarat? Syarat ni merupakan satu kenyataan yang jelas. Benda yang dinyatakan dengan jelas, contohnya seperti apa yang perlu dilakukan dan bagaimana dilakukan dalam suatu kontrak. Okey. So kenyataan yang jelas maksudnya benda yang disebut dengan jelas. Okey. Kalau kita langgar syarat ni menyebabkan pihak yang tidak bersalah ni berhak untuk menolak kontrak. Maksudnya mereka boleh batalkan kontrak. Okey. So syarat juga dikenali sebagai perkara yang dipersetujui ataupun stipulasi utama, perkara utama dalam kontrak. Okey. Apa kesannya kalau kita langgar syarat? Kontrak boleh ditamatkan. Okey, ada dua, iaitu syarat tersurat dan syarat tersirat. Okey. So keyword dia, kalau soalan tanya berikan maksud syarat, satu simple keyword ialah stipulasi utama atau perkara utama. Okey, jika langgar syarat, kontrak boleh ditamatkan. So maksud perkara utama, kesan kontrak boleh ditamatkan. Okey. Alright, tengok contoh ni ya. Syarikat KK Nair bersetuju membekalkan sebuah ketuha yang boleh mencapai suhu maksimum 1000 darjah Fahrenheit pada syarikat roti Malaysia. Okey, nampak tak? Ada dua pihak di sini, iaitu penjual ialah syarikat KK Nair, pembeli ialah syarikat roti Malaysia. Syarikat ni bersetuju bekalkan sebuah ketuha yang boleh mencapai suhu maksimum 1000 darjah Fahrenheit. Okey, itu syarat dia. Okey. Malaysia mendapati ketuha tu bila digunakan hanya mencapai 600 darjah Fahrenheit saja. Di sini ketuha yang dibeli tidak mencapai suhu yang telah ditetapkan. Maksudnya syarikat telah melanggar, syarikat KK Nair telah melanggar syarat. Jadi pihak yang rugi adalah syarikat roti Malaysia, dia boleh tamatkan kontrak. Okey, itu dipanggil syarat dan syarat dibagi kepada dua, iaitu tersurat dan tersirat. Okey, so very simple. Tersurat maksudnya benda yang dinyatakan dengan jelas. Perkara yang dinyatakan dengan jelas dipanggil syarat tersurat. Okey. Contohnya bila kita beli kereta, dalam kontrak ada disebut jenis kereta, berapa harga kereta dan sebagainya. Itu dipanggil syarat tersurat. Okey. Syarat tersirat ni benda yang tidak dinyatakan dengan jelas. Benda ni tidak disebut dalam kontrak, tapi pihak penjual dan pembeli ni sedia maklum. Dua-dua pihak faham. Okey, faham benda ni memang wujud dalam kontrak. Itu dipanggil syarat tersirat. Okey, contohnya syarat tersirat mengenai hak milik. Bila pembeli beli sebuah barang, dia mengandaikan, okey, dia maklum barang tu adalah milik penjual. Bila dia bayar, barang ni akan dipindah milik kepada pembeli. Dia faham benda ni memang hak milik penjual, tak perlu sebut dalam kontrak. Itu dipanggil syarat tersirat. Okey, so ingat ada dua, tersurat dan tersirat. Apa beza dia? Dinyatakan dengan jelas, tidak dinyatakan. Okey, yang ni contohnya jenis barang, yang ni contoh hak milik. Jadi kalau soalan minta kamu bezakan, okey, bezakan syarat tersurat dengan syarat tersirat, bagi maksud dan contoh. Dinyatakan dengan jelas, tidak dinyatakan dengan jelas tapi sedia maklum. Contoh hak milik, ni jenis barang ya. Sini syarat mengenai hak milik. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. Okey, kita pergi kepada syarat-syarat tersirat. Okey, ini memang popular dalam exam lah. Okey. Ada 5 syarat tersirat. Yang pertama ialah syarat tersirat mengenai hak milik.
syarat tersirat mengenai jualan melalui perialan, syarat tersirat mengenai kualiti dan kelayakan, syarat tersirat melalui jualan melalui contoh dan syarat tersirat mengenai masa pembayaran. Ada 5 syarat tersirat. Okey, kita akan perhatikan satu demi satu dengan contoh. Okey. Okey, apa dia syarat tersirat mengenai hak milik? Okey. So, uraiannya, penjual mempunyai hak milik yang sah. Dia adalah pemilik sah semasa menjual barang ni kepada pembeli. Itu keyword dia. Okey, mempunyai hak milik yang sah. Okey, itu syarat tersirat mengenai hak milik. Contohnya, syarikat motor Binian menjual sebuah kereta kepada Rasidi. Selepas Rasidi menggunakan kereta tersebut selama 6 bulan, seorang individu bernama Aisyah menunjukkan bukti milikan dan menuntut kereta tersebut. Di sini, kalau kamu perhatikan, syarikat Binian ni gagal menunjukkan dia adalah pemilik yang sah. Pemilik yang sah ni orang lain, Aisyah. Jadi, Rasidi boleh batalkan kontrak dan tuntut bayaran daripada syarikat Binian. Okey, jadi penjual ni sebelum jual kereta kepada pembeli, dia kena pastikan kereta tu milik dia. Okey, itu dipanggil syarat tersirat mengenai hak milik. Pembeli biasanya dia mengandaikan, dia maklum penjual ni adalah pemilik sah kereta ni. Okey, jadi kalau dijual kereta ni bukan milik dia, jadi pembeli boleh batalkan kontrak dan menuntut ganti rugi atau bayaran. Okey. Syarat tersirat mengenai jualan melalui perialan. Perialan maksudnya describe. Okey, gambaran. Okey, barang yang dijual mestilah bersamahan atau secocok, exactly same dengan perialan atau deskripsi yang diberikan oleh penjual. Okey. So, barang yang dijual oleh penjual ni, apa-apa deskripsi atau perialan dia bagi itu mesti sama dengan apa yang dia jual. Okey. Barang yang dijual juga mesti sama dengan apa yang diperihalkan oleh pembeli. Ada kalanya pembeli beritahu penjual, saya nak barang macam ni, saiz macam ni, kegunaan dia macam ni. Jadi kamu kena jual barang yang sama seperti yang dijelaskan oleh pembeli. Itu dipanggil syarat tersirat mengenai jualan melalui perialan. Okey. Kamu tengok contoh ni. Ruben beli sebuah kereta daripada syarikat Hakim dan mendapati kereta itu sama dengan apa yang diperihalkan oleh jurujual syarikat Hakim. So, dia memenuhi syarat tersirat mengenai jualan melalui perialan. Okay. So, what you explain to the pembeli mesti sama dengan barang yang dijual kepada pembeli. Itu dipanggil jualan melalui perialan. Okay. Syarat tersirat mengenai kualiti dan kelayakan atau kesesuaian. Seksyen 16. Okey. Okey. So, ingat memang tak ada syarat yang menyatakan barang ni barang mesti berkualiti. Okey. Barang berkualiti bukan syarat yang ada dalam kontrak. Sebab akta ni menggunakan prinsip caveat emptor. Maksudnya pembeli perlu periksa dan berhati-hati terhadap barang yang dibeli. Okey. Jika pembeli cuai, maka pembeli tak boleh mendakwa penjual atas kerugian yang dialaminya. Jadi kualiti ni bergantung pada pembeli bukan penjual. Okey. Tapi ada 2 pengecualian yang diberikan dalam akta, iaitu pembeli telah menyatakan secara nyata dan tersirat maksud tertentu suatu barang diperlukan dan pembeli percaya penjual ni memang pakar dalam barang tersebut. Okey, maksudnya pembeli beritahu dia apa barang yang dia nak dan dia andaikan penjual ni memang expert dalam jualan barang tersebut. Okey, contohnya kalau kamu nak beli sebuah mesin pencetak, kamu akan pergi ke kedai yang menjual mesin cetak, kedai yang popular, kedai yang biasa menjual mesin cetak. Sebab kita andaikan dia ni mampu jelaskan kepada kita atau jual kepada kita alat cetak yang kita perlukan. Okey, itu dipanggil pakar. Okey, kalau you nak beli komputer, you akan pergi kedai komputer sebab kita andaikan penjual komputer tu memang expert dalam jualan komputer. Okey. Barang jualan ada kualiti boleh dagang. Okey, tradable quality, iaitu tiada kecacatan ketara dan boleh jual semula tanpa kemerosotan harga. Okey, maksudnya kalau kita beli sebuah laptop hari ini dengan harga RM1,000, besok kalau kamu nak jual, kamu akan dapat harga yang lebih kurang sama. Bukan hari ini beli dengan harga RM1,000, besok kamu nak jual, kamu dapat RM500 saja. Maksudnya barang ni tak ada kualiti boleh dagang. Okey. Tengok contoh ni. Safika telah menghubungi syarikat Azik untuk memesan lemak sayur-sayuran untuk buat biskut.
Dan syarikat Aziz menjual lemah sayur-sayuran sebanyak 100 tin dengan nilai RM3,000 pada kedai bakery Sapika. Okey, ingat dah, kenapa Sapika menghubungi syarikat Aziz? Memang syarikat Aziz ni memang biasa menjual lemak sayur-sayuran. Dia adalah pakar, expert. Okey. So, Sapika pun pesan 100 tin dengan nilai RM3,000. Sapika hanya menggunakan 3 tin dan mendapati lemak tu tak sesuai untuk buat biskut, dan semua biskut yang dihasilkan tak dapat dijual. Okey. Sapika enggan bayar RM3,000 kepada Aziz. Aziz telah melanggar syarat tersirat mengenai kesesuaian. Maksudnya barang yang dibeli itu tidak menepati maksud tertentu suatu barang diperlukan. Jadi dia menjual lemak sayur-sayuran yang tak sesuai. Sapika mengandaikan syarikat Aziz ini adalah expert. Okey, so dia melanggar syarat tersirat, okey, mengenai kualiti dan kelayakan. Okey, syarat tersirat mengenai jualan melalui contoh atau sampel. Okey, ada 3 perkara penting di sini. Satu, keseluruhan barang perlu secocok dengan contoh tentang mutu atau kualiti. Okey, keseluruhan barang, semua barang yang jual ni mesti sama dengan contoh yang ditunjukkan dari segi mutu atau kualiti. Dan pembeli mestilah diberi peluang yang berpatutan untuk membandingkan keseluruhan barang dengan contoh sebelum membuat penerimaan. Dia boleh compare balik. Okey, contoh dengan barang yang dia nak beli. Okey, barang adalah bebas dari sebarang kecacatan yang tidak kelihatan semasa pemeriksaan yang munasabah, menjadikan barang tu tidak mutu dagangan. Okey, ingat dah, ada 3 perkara penting di bawah syarat tersirat mengenai jualan melalui contoh. Satu, keseluruhan barang. Semua barang ni mesti sama dengan contoh dari segi mutu. Yang kedua, pembeli mesti diberi peluang untuk membandingkan barang yang dia beli dengan contoh sebelum dibuat penerimaan. Yang ketiga, bebas dari sebarang kecacatan yang tidak kelihatan semasa pemeriksaan yang munasabah. Okey, kamu tengok contoh ni. Kedai butik Zainura mendapati 100 helai baju batik yang dibekalkan oleh Apizan berkedut dan tidak sama dengan sampel baju batik yang licin dan lembut seperti yang ditunjukkan oleh Apizan. So, masa Apizan tunjuk sampel ni, sampel yang ditunjukkan adalah licin dan lembut. Tapi bila terima 100 helai baju batik ni, dia berkedut. Jadi, barang jualan Apizan tidak menepati syarat tersirat jualan melalui contoh. Okey, jadi Zainura dia hanya terima kalau 100 helai ni sama dengan apa yang ditunjukkan itu licin dan lembut seperti ditunjukkan oleh Apizan. Tapi apa yang diterima tu berkedut. Jadi, dia boleh batalkan kontrak. Okey. Syarat tersirat mengenai masa pembayaran. Okey, ingat dah. Masa pembayaran ni bergantung pada pihak yang berkontrak. So, penjual dan pembeli berhak menentukan masa pembayaran penting atau tidak. Okey. Jika pembeli gagal bayar dalam masa yang ditetapkan, ini tidak menyebabkan kontrak tak batal kecuali disebut dengan jelas dalam kontrak. Okey. So, masa pembayaran ni bergantung pada pihak yang berkontrak. Kamu tengok contoh ni. Syarikat Sukma menarik balik peti sejuk yang dijual kepada kedai runcit Rasidi kerana dia gagal buat bayaran dalam masa 14 hari, di mana ada dinyatakan dalam kontrak bahawa penjual berhak menarik balik barang jual jika pembeli gagal buat bayaran. Benda ni ada disebut dalam kontrak. Kalau tidak dinyatakan, Syarikat Sukma ni tak boleh tarik balik peti sejuk. Okey, jadi masa pembayaran ni syaratnya bergantung pada pihak yang berkontrak. Kalau disebut dalam kontrak, maka kontrak boleh ditamatkan. Okey. Alright. So, kita dah bincang 5 syarat tersirat mengenai masa pembayaran. Kita perhatikan soalan. Nyatakan maksud syarat dan uraikan 2 jenis syarat dalam kontrak jualan barang. Okey. Syarat ni apa? Stipulasi utama. Kalau langgar, kontrak boleh ditamatkan. 2 syarat ni apa? Syarat tersurat dengan syarat tersirat. Okey. Jelaskan 2 jenis syarat dalam kontrak jualan barang. Jelaskan. Kena buat apa? Berikan fakta, uraian, contoh. Okey. Example, syarat tersurat. Syarat yang dinyatakan dengan jelas dalam kontrak jualan barang. Contohnya, syarat berkaitan dengan jenis barang. Contohnya, kereta yang hendak dijual. Model kereta. Itu dipanggil syarat tersurat. Okey. Lepas tu explain syarat tersirat. Okey.
Jelaskan perbezaan antara syarat tersurat dengan syarat tersirat. Ada berapa perbezaan? Cikgu dah sebut tadi kan? 2. Maksud dan contoh. Okey. Nyatakan 4 syarat tersirat dalam kontrak jualan barang. 4 syarat tersirat dia apa? Syarat tersirat mengenai hak milik, syarat tersirat mengenai masa pembayaran, syarat tersirat mengenai jualan melalui sampel, syarat tersirat mengenai jualan melalui perialan atau deskripsi. Just sebut saja kamu dapat 4 markah. Uraikan 3 syarat tersirat dalam kontrak jualan barang. Ini bagi satu fakta, satu uraian. Syarat tersirat mengenai hak milik, fakta. Uraiannya, pembeli mesti mempunyai hak milik yang sah semasa menjual barang pada pembeli. Fakta 1, uraian 1. Jelaskan 2 syarat tersirat dalam kontrak jualan barang. Jelaskan 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey. Yang ini pun sama, berikan 1 uraian, 1 contoh. Jelaskan 5 syarat tersirat dalam kontrak jualan barang. 15 markah esei panjang. 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Jadi kamu dapat 15 markah. Okey. Alright, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami konsep syarat syarat tersurat dan syarat tersirat dalam akta jualan barang. Okey, harap kamu suka apa yang cikgu sampaikan ni, share dengan kawan-kawan dan jangan lupa bagi komen ya. Okey, belajar. Bye, good luck.